warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir bin Ahmad Nazari, pelajar PISMP ambilan Jun 2019 daripada unit Bahasa Melayu 1 semester 6. Baik, pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan tugasan 1, iaitu pembentangan kertas cadangan di bawah subjek BMMB 3152, Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada agenda pembentangan pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai konsep INAK. Yang kedua, pernyataan masalah. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, peralatan dan sumber. Yang kelima, sumber inspirasi. Dan yang terakhir adalah cartagan. Baiklah, apakah itu yang dimaksudkan dengan INAK? INAK merupakan sebuah rumus tata bahasa yang boleh diguna pakai untuk memudahkan murid membezakan penggunaan kata nafi, iaitu bukan dan tidak dalam ayat. Kemudian, rumus INAK juga merujuk kepada perkataan akhir dalam perkataan bukan, iaitu huruf N, dan perkataan tidak, huruf A dan K, dan membentuk sebuah rumus tata bahasa yang mudah diingat. Baik, inovasi ini juga berasaskan aplikasi yang boleh dipasang di dalam mana-mana telefon pintar yang mempunyai operasi dalaman seperti iOS dan Android, dan boleh dimuat turun untuk kegunaan pelajar. Seterusnya, kita akan beralih kepada rumus INAK. Seperti sedia maklum, rumus INAK ini berasal ataupun merujuk kepada perkataan akhir kata nafi, iaitu yang pertama, kita lihat perkataan bukan. Perkataan bukan mempunyai huruf N di hujung perkataan bukan. Jadi, N ini adalah merujuk kepada frasa nama dan frasa sendi nama. Baik, yang kedua adalah perkataan tidak. Hujung perkataan tidak mempunyai huruf A dan K, yang mana huruf A merujuk kepada frasa adjektif, manakala huruf K merujuk kepada frasa kerja. Kemudian kita beralih kepada pernyataan masalah. Masalah utama yang sering dihadapi oleh murid adalah murid sukar untuk membezakan penggunaan kata nafi, iaitu bukan dan tidak dalam ayat, yang boleh menyebabkan kesalahan tata bahasa. Berikut saya senaraikan beberapa contoh kesalahan lazim yang sering dilakukan oleh murid. Baik, ayat yang pertama adalah orang yang menyertai pertandingan itu bukan berbadan besar. Ayat ini adalah salah. Kemudian yang kedua, kereta baru yang dibelinya itu bukan cantik sangat. Okey, ayat ini juga adalah salah. Yang ketiga, kereta yang dipandunya itu tidak kereta proton. Dan yang keempat, pelajar perempuan yang baru datang itu tidak hayati. Baik, itu adalah contoh-contoh kesalahan penggunaan kata nafi dalam ayat. Seterusnya, berikut adalah objektif dan maklumat dalam penghasilan inovasi ini. Yang pertama, dapat membantu murid dalam membezakan penggunaan kata nafi dalam ayat. Baik, yang kedua, membantu murid untuk menguasai penggunaan kata nafi dengan lebih mendalam. Baik, yang ketiga, yang terakhir, menggalakkan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Seterusnya, peralatan dan sumber. Inovasi ini dilengkapi dengan 5 komponen utama yang disusun secara sistematik bagi memudahkan pelajar mengakses aplikasi ini. Baik, yang pertama adalah e-nota. E-nota menyediakan beberapa jenis nota yang memudahkan pelajar untuk merujuk jika terdapat kesalahan ataupun untuk rujukan utama semasa menggunakan kata nafi dalam ayat. Yang kedua adalah rumus. Rumus ini dibina oleh saya sendiri bagi memudahkan pelajar untuk mengingat penggunaan kata nafi dalam ayat. Yang ketiga adalah manual penggunaan. Manual penggunaan ini dibuat dalam bentuk video bagi memudahkan pelajar untuk melihat semula cara penggunaan aplikasi ini supaya tidak melakukan kesalahan. Baik, seterusnya adalah kuis penilaian. Kuis ini merupakan salah satu medium untuk di mana pelajar untuk menguji tahap penguasaan penggunaan kata nafi dalam ayat, yang mana kuis ini juga
menyediakan skor supaya murid lebih bersemangat untuk menjawab soalan. Baik, yang terakhir adalah berbentuk gamifikasi ataupun berbentuk permainan. Baik, dengan adanya bentuk permainan ini, maka pelajar dapat belajar sambil berhibur semasa menggunakan aplikasi ini. Baik, seterusnya adalah medium penghasilan. Semasa membina aplikasi ini, saya juga turut menggunakan beberapa medium utama. Berikut adalah contoh medium yang saya menggunakan. Yang pertama adalah Thunkable. Baik, fungsi Thunkable ini adalah untuk menjadikan aplikasi untuk menjadikan Google Site ini kepada dalam bentuk aplikasi yang boleh dimuat turun dalam mana-mana telefon pintar. Baik, yang kedua adalah Google Site. Google Site adalah tempat medium utama di mana saya menempatkan komponen-komponen ini dan memastikan supaya semua komponen ini sentiasa di-update ataupun sentiasa tambah baik untuk kegunaan akan datang. Baik, yang seterusnya adalah Word Wall. Word Wall ini adalah di mana dia menempatkan gamifikasi ataupun permainan-permainan yang boleh diakses oleh pelajar, yang mana Word Wall ini saya telah sertakan link dalam aplikasi ini yang mana boleh diakses oleh pelajar untuk kegunaan mereka. Kemudian seterusnya adalah Canva. Aplikasi Canva ini digunakan untuk digunakan untuk melakukan grafik-grafik ataupun dalam penghasilan poster-poster dan nota juga. Yang seterusnya adalah PowerPoint. PowerPoint pun sama. Saya masih menggunakan aplikasi PowerPoint ini sebagai nilai tambah lah ataupun sebagai top up untuk saya menghasilkan grafik-grafik yang sesuai dengan kanak-kanak. Yang terakhir adalah Wondershare Filmora. Wondershare Filmora ini digunakan untuk penghasilan video semasa saya melakukan manual penggunaan untuk murid-murid. Berikut adalah logo dan UI ataupun user interface bagi aplikasi INAP. Baik, aplikasi ini dibina berasaskan sistem aplikasi yang dibina dalam medium Unthunkable, dan gambar seterusnya adalah UI ataupun user interface bagi aplikasi ini. Seterusnya, sumber dan inspirasi. Terdapat beberapa sumber inspirasi semasa saya menghasilkan inovasi ini. Baik, yang pertama adalah semasa saya berpraktikum di SK Pagar Besi, yang mana saya melihat beberapa orang murid saya melakukan penggunaan kata nafi, melakukan kesalahan penggunaan kata nafi yang menyebabkan berlakunya kesalahan tata bahasa dalam bahasa Melayu. Jadi sehubungan dengan itu, saya mengambil satu langkah ataupun inisiatif untuk memperbetulkan semula keadaan ini supaya mereka lebih berhati-hati untuk menggunakan penggunaan kata nafi dalam ayat nanti. Baik, yang kedua adalah melalui bacaan. Saya juga merujuk pelbagai bahan bacaan semasa saya melakukan inovasi ini supaya dapat menjadikan inovasi ini lebih baik. Yang terakhir daripada isu ini berkait dengan isu-isu pembelajaran masa kini, yang mana kita dapat lihat masalah-masalah ini dapat diatasi dengan penggunaan TMK ataupun teknologi maklumat dan komunikasi dalam pembelajaran. Melalui TMK juga, murid lebih bersemangat ataupun tidak mudah berasa bosan semasa belajar. Seterusnya, cartagan ataupun garis masa semasa saya melakukan inovasi ini. Baik, yang pertama, mengumpul maklumat, merangka dan menjana idea. Perkara ini dilakukan semasa minggu 1 semasa saya berada di IPG. Yang kedua, membuat pembentangan projek yang dirancang. Perkara ini juga berlaku pada minggu kedua. Kemudian yang ketiga, membuat proposal, menghasilkan projek dan mempromosikan projek. Baik, semasa saya menghasilkan projek ini, ia bermula pada minggu yang kedua lagi. Jadi sehubungan itu, saya dapat mengumpul maklumat-maklumat mengenai masalah, isu dan sebagainya, dan proses ini mengambil masa lebih kurang dalam 5 minggu untuk menghasilkan masa untuk menghasilkan proposal, menghasilkan projek dan mempromosikan projek. Baik, yang terakhir adalah membuat laporan projek. Membuat laporan projek ini dijangka akan berlaku pada minggu yang ke-7.
secara kesimpulannya, inovasi INA yang dibina berasaskan sistem aplikasi ini adalah sangat sesuai dengan murid dan mencapai objektif pembelajaran. Baik, yang kedua, inovasi ini juga dapat membantu guru untuk memastikan murid mudah untuk menghafal rumus tata bahasa supaya murid tidak melakukan kesalahan tata bahasa pada masa akan datang. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.